Assalamualaikum dan selamat petang. Video ini adalah merupakan rakaman tentang refleksi pengajaran yang telah saya buat, iaitu mata pelajaran sejarah tingkatan 4. Dalam refleksi pengajaran, saya akan menyentuh tentang kelebihan, kaedah yang saya gunakan, kekurangan, cadangan dan juga penambahbaikan untuk pengajaran pada masa akan datang. Kaedah yang saya gunakan dalam pengajaran makro adalah pembelajaran mastery, di mana kalau tengok pada kelebihan pembelajaran mastery ini, ia merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid dapat menguasai hasil pembelajaran yang diharapkan daripada satu topik kepada topik yang seterusnya. Selain itu, kelebihan pembelajaran mastery adalah memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkualiti serta memberi fokus kepada masa pembelajaran yang diperlukan. Dalam kita membuat pembelajaran master ini, terdapat cabaran terdapat cabaran dalam melaksanakan pembelajaran mastery, iaitu yang pertama adalah menyediakan masa yang mencukupi untuk mengatur strategi-strategi pembelajaran bagi memastikan semua pelajar mencapai keupayaan yang sama. Maksudnya di sini kelebihan cabaran dalam pembelajaran master ini adalah guru harus merancang masa untuk proses PDP dengan lebih teratur dan strategik dan tidak melebihi masa yang telah dihadkan, sama ada 1 jam ataupun setengah jam. Okey, seterusnya kekurangan perancangan keseluruhan pengajaran makro yang telah saya buat. Terdapat banyak kekurangan. Yang pertama adalah guru bercakap terlalu laju dan kemungkinan murid juga memerlukan masa untuk menangkap apa yang diajar oleh guru. Jadi di sini saya perlu bercakap dengan nada yang perlahan dan tidak terlalu laju supaya murid boleh menangkap apa yang saya ajar di dalam kelas dan tidak terlambatlah untuk mendapatkan maklumat-maklumat penting. Yang kedua, kekurangan yang kedua, aktiviti pembelajaran yang dijalankan adalah simulasi forum, tetapi dalam simulasi tersebut dia tidak melibatkan semua murid, hanya beberapa murid sahaja, dan ini menjadikan murid yang lain berasa bosan di dalam kelas. Yang ketiga, antara kekurangan pengajaran makro saya adalah suasana pembelajaran yang tidak begitu fun dan juga guru menunjukkan muka yang serius semasa pengajaran. Jadi sebagai guru saya harus memastikan pembelajaran ataupun proses PDP di dalam kelas adalah menarik dan tidak membosankan kepada pelajar. Ini kerana subjek yang saya ajar adalah sejarah dan ia merupakan fakta yang boleh dikatakan agak membosankan. Jadi ia memerlukan kreativiti saya sendiri untuk menjadikan proses PDP itu lebih menarik, iaitu dengan melibatkan semua pelajar dalam melakukan aktiviti berkumpulan. Dari segi penyoalan pula, guru harus menyoal murid supaya tidak terlalu terbuka. Sesi penyoalan juga saya harus menyoal pelajar secara pemilihan, satu-satu secara pemilihan, supaya saya dapat memastikan bahawa objektif yang saya ajar itu adalah tercapai ataupun tidak. Apabila sesi penyoalan tu dilakukan secara terbuka, guru tidak dapat memastikan sama ada budak ataupun murid memahami ataupun tidak objektif yang ingin dicapai. Seterusnya, antara kekurangan dalam makro PDP saya adalah semasa penilaian, di mana dalam makro itu, pengajaran makro yang saya buat, saya telah mengedit video tersebut di mana saya tidak menanda terus soalan yang diberikan. Jadi kekurangan di sini adalah saya harus menanda kertas soalan yang diberikan, secara terus dan berbincang dengan murid-murid supaya murid-murid dapat mengetahui kesilapan mana yang dilakukan. Dan yang seterusnya, masa yang ditetapkan mestilah dipatuhi dan juga dirancang dengan baik. Itu adalah antara kekurangan dalam pengajaran makro yang telah saya lakukan. Antara cadangan yang boleh saya lakukan untuk pengajaran makro pada masa akan datang adalah menggunakan kaedah konstruk, di mana kaedah konstruk ni dia lebih menarik, berpusatkan murid, apabila melibatkan mata pelajaran sejarah, iaitu mata pelajaran yang sedikit membosankan kerana melibatkan banyak fakta. Jadi guru haruslah menjadi lebih kreatif dan melibatkan pelbagai kaedah ataupun strategi pengajaran supaya murid tidak berasa bosan, iaitu dengan melakukan aktiviti-aktiviti berkumpulan. Okey, antara penambahbaikan dalam pengajaran makro saya untuk sesi masa akan datang, saya haruslah bercakap dengan lebih
dengan lebih slow sedikit ataupun mengawal percakapan semasa mengajar supaya pelajar dapat menangkap apa yang diajarkan oleh guru. Yang kedua adalah melakukan aktiviti dan strategi proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih menarik, iaitu dengan melibatkan penglibatan semua pelajar. Boleh juga dilakukan dengan menggunakan pendidikan abad ke-21, strategi pendidikan abad ke-21 lah. Dan yang seterusnya, saya haruslah sentiasa menjadi lebih kreatif supaya proses PDP itu tidak berasa bosan. Dan itu sahaja refleksi pengajaran untuk video makro yang telah saya jalankan. Terima kasih.